Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah para ulama sufi mengatakan, kalau kita ni tuan-tuan nak dapatkan fadilah, ataupun kita nak dapatkan supaya mudah-mudahan Allah Taala mudah-mudahan kita dapat menyucikan hati kita, dan juga kita mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, maka kata para ulama sufi, kita kena biasakan makan sehari sekali sahaja. Itu kata para ulama sufi, dengan makanan yang sedikit. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, berceramah hari ini lain. Kalau berceramah macam-macam makanan pula dah ada, jadi tak boleh nak elak lah. Tapi alhamdulillah lah, ada makanan, kita makan. Hari ini pun tak tahu masak apa pula. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu keadaannya kata para ulama sufi. Para ulama sufi mengatakan, kalaulah kita ini nak mujahadah nafsu kita, nak bersihkan hati kita, maka kurangkanlah makan. Itu kebiasaan tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kurangkan makan, kurangkan bercakap, kurangkan tidur. 3 perkara ni. Kurangkan makan, kurangkan bercakap, kurangkan tidur. Bercakap perkara yang perlu sahaja, sama ada perkara yang berkait dengan akhirat. Kerana itu dalam mazhab Syafi'i kita makruh untuk kita bercakap-cakap setelah solat Isyak, melainkan perkara yang diharuskan ataupun disunnahkan sahaja. Makruh untuk kita bercakap-cakap melainkan perkara yang perlu sahaja setelah daripada solat Isyak. Itu mazhab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas ni tak boleh nak lepak kedai kopi lah, tak boleh nak duduk kedai kopi. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i kita makruh hukumnya kalau kita ini setelah solat Isyak bercakap-cakap tanpa ada kehendak ataupun tanpa ada keperluan. Apatah lagi lah kalau membawa kepada kelalaian. Itu antaranya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak ada masalah lah, tak ada masalah lah kalau kita nak bercakap pun. Cumanya orang yang nak dekat dengan Allah Ta'ala tu kurang bercakap. Orang yang nak dekat dengan Allah kurangnya bercakap. Kerana banyak bercakap, banyak salah. Banyak bercakap, takut-takut kita ini melukai hati orang lain. Banyak bercakap itu, takut-takut kita ini membawa kepada fitnah orang lain. Banyak bercakap ini takut-takut bawa kepada membawang. Banyak bercakap ini banyak dia punya masalah dia. Kerana itulah para ulama banyakkan mereka itu berdiam diri. Banyakkan mereka itu menutup mulut mereka, melainkan perkara yang perlu sahaja. Malahan kalaulah di sisi mereka ada mendengar, ada orang yang mengumpat dan sebagainya, maka mereka menghindarkan diri. Ada orang yang berkata tentang orang lain, maka mereka menghindarkan diri. Kerana apa? Kerana ia memberikan kesan kepada hati. Apabila kita mendengar walaupun tidak bercakap, apabila kita melihat sesuatu perkara yang berkaitan dengan aib, walaupun tak bercakap sekalipun, maka ia akan membawa kepada hati kita, akan datang kepada hati kita, yang akhir sekali akan menyebabkan kita ini malas untuk beribadah, sukar untuk kita ini mengingati Allah Ta'ala, sukar untuk berzikir, sukar untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya cara untuk kita mujahadah nafsu ialah dengan menahan daripada kita kata menahan selalu berlapar. Itu dia, selalu berlapar. Kerana itu dianjurkan kalaulah pelajar-pelajar yang pergi ke pesantren ataupun pergi ke pondok, maka mereka ini akan selalu berpuasa. Mereka yang pergi ke pesantren, saya ingat guru kita Dr. Aiman Akiti beritahu kawan-kawan dia banyakkannya akan berpuasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Selang sehari. Ada juga puasa dahri dia panggil. Puasa dahri ni puasa setahun terus. Puasa setahun terus. Ada juga begitu. Cuma kebanyakannya mereka yang duduk di pesantren ataupun pondok, mereka ni akan berpuasa selang sehari. Kenapa? Kerana dengan puasanya mereka itu dapat memberikan masa yang lebih kepada amal, dapat memberikan masa yang lebih kepada belajar. Itu dia.